Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustazah Cik Mariam binti Ahmad dan sahabat pembentang saya yang lain. Pada hari ini saya Amir Husaini bin Faridun bersama sahabat saya yang lain iaitu Nur Syaza Alia, Nurul Fatihah Jannah dan Ahmad Farid Zikri akan membentangkan satu tajuk iaitu pertunangan yang sah menurut undang-undang syarak dan undang-undang sivil. Baiklah, perbincangan kita pada hari ini adalah untuk mengetahui sejauh manakah sesebuah pertunangan yang sah itu menurut undang-undang syarak dan undang-undang sivil. Isu ini hangat diperdebatkan dan diperbincangkan oleh pengamat undang-undang. Jadi tanpa melengahkan masa, marilah sama-sama kita mengupas dan mengetahui isu dan tajuk yang akan diperbincangkan ini. Pertunangan adalah mukaddimah kepada perkahwinan, iaitu dengan melamar wanita untuk dijadikan bakal isteri atau meminta persetujuan pihak wanita untuk menjadi isteri kepada pihak lelaki. Pertunangan juga membawa makna menzahir dan menyatakan kehendak dan kemahuan seorang lelaki untuk berkahwin dengan seorang wanita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud, jika di antara kalian hendak meminang seorang wanita dan mampu untuk melihat daripada apa-apa yang mendorongnya untuk menikahinya, maka lakukanlah. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, jelas menunjukkan bahawa Islam mengizinkan lelaki dan perempuan menjalinkan ikatan pertunangan. Selain itu, pertunangan juga bukanlah satu akad seperti pernikahan. Malahan, memutuskan ikatan pertunangan atas asbab-asbab tertentu bukanlah suatu kesalahan. Walau bagaimanapun, terdapat perbezaan antara pertunangan yang sah menurut hukum syarak dan sivil. Baiklah, kita teruskan perbincangan kita. Apakah maksud pertunangan dalam Islam? Apakah definisinya? Dalam Islam, pertunangan ini bermaksud perjanjian untuk berkahwin daripada pihak lelaki dengan menyatakan keinginannya untuk berkahwin dengan perempuan tertentu dengan pengetahuan perempuan tersebut dan juga walinya. Maksudnya di sini satu perjanjian yang dibuat oleh pihak lelaki dengan menyatakan keinginannya, hasratnya untuk mengahwini seorang perempuan dan juga keinginan dan juga hasratnya itu diketahui oleh perempuan dan juga walinya, iaitu bapa kepada perempuan. Baiklah, kita pergi kepada hukum. Apakah hukum pertunangan dalam Islam? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat yang ingin bertunang, yang maksudnya, lihatlah perempuan itu dahulu kerana ia akan lebih mengekalkan kasih sayang antara kamu berdua. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis ini mengharuskan seorang lelaki untuk melihat perempuan terlebih dahulu agar ia mengekalkan kasih sayang, iaitu mengekalkan semangat kecintaan sebelum dijadikan wanita itu sebagai isteri, agar perkahwinan yang akan dibina itu nanti berada dalam mawaddah warahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fatihah Jannah binti Zulkifli A178-115 akan menyambung pembentangan seterusnya yang berkenaan topik pertunangan yang sah menurut undang-undang syarak. Jadi dalam topik ini saya akan bincangkan 3 perkara, iaitu pertukan undang-undang syarak, yang kedua syarat-syarat pertunangan yang sah menurut hukum syarak, dan yang ketiga contoh-contoh kes. Jadi kita pergi kepada slide seterusnya. Di Malaysia, hal-hal berkaitan pertunangan orang Islam tertakluk kepada bidang kuasa Mahkamah Syariah, yang mana kita tahu Mahkamah Syariah ini rujukan utamanya adalah Al-Quran, As-Sunnah. Jadi yang pertama, pertunangan dalam Islam dikenali sebagai khitbah. Yang kedua, boleh jadi perempuan menyatakan hasrat terlebih dahulu. Yang ketiga, orang Melayu juga mempunyai adat pertunangannya tersendiri tapi tidaklah sehingga melanggar hukum syarak. Dan yang keempat, syarat pertunangan undang-undang Islam dan hukum syarak adalah sama sahaja. Kalau kita sedia maklum, Mahkamah Syariah dan juga hukum syarak, semestinya hukum syarak akan berpandukan kepada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Itu juga menjadi rujukan utamalah bagi Mahkamah Syariah dalam menentukan
keputusan mahkamah. Okey, kita pergi kepada peruntukan undang-undang. Jadi Enactment 12 tahun 1985, Enactment Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam bahagian 2 bab perkahwinan. Kalau nak sebut satu-satu, saya nak baca satu panjang. Jadi saya ringkaskan yang mana dalam enactment ini ada menyebut berkenaan dengan cara pertunangan lah, yang mana ianya mengikut hukum syarak, sama ada ia secara lisan ataupun bertulis. Melalui orang tengah pun boleh, tak ada masalah. Jika kedua-duanya bersetuju dan ada pelanggaran mungkin janji, maka dibenarkan untuk membuat tuntutan ganti rugi dengan syarat pertunangan tersebut sah. Ini secara ringkas apa yang terkandung dalam enactment tersebut. Ini peruntukan undang-undang Islam di Malaysia, seksyennya sama, seksyen 15, cuma enactment yang berbeza-beza, seperti Negeri Selangor enactment 2 tahun 2003, di Negeri Sembilan enactment 11 tahun 2003, di Negeri Sabah enactment 8 tahun 2004, dan di Negeri Pulau Pinang enactment 5 tahun 2004. Oleh sebab itu, undang-undang syarak dekat Malaysia ni ada sebut pertunangan dan ganti rugi putus tunang sama ada dari pihak lelaki maupun pihak perempuan. Syarat-syarat pertunangan. Syarat-syarat pertunangan ni penting sebab inilah syarat-syarat yang kita nak tentukan sama ada pertunangan itu sah maupun tidak. Jadi yang pertama, syarat yang pertama ialah bukan isteri orang. Kedua, bukan tunangan lelaki lain. Dan yang ketiga, tidak dalam tempoh iddah kerana haram dikahwini. Dan yang keempat, bukan muhrimnya kerana haram dikahwini. Jadi hakim syar'i dalam menentukan tuntutan ganti rugi itu dibenarkan ataupun tidak, mestilah melihat kepada 3 perkara utama. Yang pertama, pertunangan itu sah ataupun tidak. Maka kita boleh pergi terusnya lah. Bila sah, maka kita tengok pihak mana yang memutuskan pertunangan. Tengok pula alasan mengapa dia memutuskan pertunangan. Jika alasan diputuskan pertunangan adalah tidak relevan, macam like remeh-temeh, maka ia bergantunglah kepada hukuman mahkamah syariah. Jadi kita lihat kepada contoh kes. Contoh kes yang pertama, Maria Tunku Sabri melawan Datuk Wan Johani Wan Hussein. Kes ini ada berkaitan dengan plaintiff telah membuat tuntutan ganti rugi sebab defendant ni mungkin janji untuk kahwin. Maria Tunku Sabri ni dia buat tuntutan ganti rugi sebab yang lelakinya tak nak kahwin dengan dia. Tapi pertunangan ni kira tak sah. Sebab apa? Pertunangan ni tak sah kerana plaintiff ni merupakan isteri orang. Dia dah isteri orang, dia nak bertunang dengan orang lain. Sedangkan perkara itu tidak sah lah menurut hukum syarak dan juga daripada segi undang-undang. Menurut Seksyen 14-1 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984. Maka pertunangan tersebut tak sah dan tuntutan ganti rugi itu tidak dibenarkan sama sekali oleh pihak mahkamah maupun hukum syarak. Jadi kita pergi pada kes kedua, iaitu kes Muhammad Azla bin Kamaruddin melawan Muhtar bin Hashim dan Anor. Dalam kes ini, defendant memutuskan pertunangan kerana tak bersetujulah dengan penetapan perbelanjaan sebelum berkahwin yang tiba-tiba berubah. Jadi apabila tak dapat persetujuan, maka ada salah satu pihak tu memutuskanlah pertunangan tersebut. Pada mulanya, Mahkamah Kadi ni meluluskan kes defendant. Maksudnya, dia tak setuju dengan nilai tersebut, maka defendant tu putuskanlah pertunangan. Mahkamah Rayuan mendapati pihak defendant itu sendiri yang putuskan pertunangan. Dan akhirnya permohonan ganti rugi pihak defendant tidak diterima, tidak dibenarkan oleh Mahkamah Rayuan. Okey, itu saja daripada saya. Kita teruskan lagi dengan pembentangan seterusnya. Tajuknya ialah pertunangan yang sah menurut Undang-Undang Sivil. Kita akan lihat bagaimana Undang-Undang Sivil membicarakan kes-kes orang Islam maupun kes bukan orang Islam dalam bab pertunangan. InsyaAllah, dipersilakan. Baiklah, saya akan teruskan kepada pertunangan yang sah menurut Undang-Undang Sivil.
Menurut Undang-Undang Sivil, perjanjian untuk berkahwin berada di bawah common law yang mana ianya merupakan suatu kontrak. Kontrak untuk berkahwin ini adalah tertakluk kepada ciri-ciri undang-undang kontrak. Jadi, untuk ketahui lebih lanjut, jom kita dengarkan perbahasan mengenai pertunangan yang sah menurut Undang-Undang Sivil. Apakah persoalan-persoalan yang perlu diambil kira dalam menentukan sesebuah perjanjian perkahwinan, sama ada ianya sah ataupun tidak? Perkara pertama yang perlu dilihat adalah balasan dan keupayaan, iaitu balasan ianya perlu diwujud dalam perjanjian untuk berkahwin di mana perlulah dilihat balasan yang wujud itu sama ada pihak-pihak yang berjanji bersetuju ataupun tidak dengan sesuatu perkahwinan. Dan keupayaan di sini bermaksud sama ada pihak-pihak kepada perjanjian untuk berkahwin mempunyai keupayaan untuk memasuki perjanjian tersebut. Dalam memperincikan faktor keupayaan ini, terdapat beberapa faktor yang perlu diambil kira, iaitu seperti taraf perkahwinan atau status perkahwinan seseorang. Yang kedua, tuntutan mungkir janji, iaitu yang pertama, suatu mungkir janji dalam perjanjian untuk berkahwin boleh dibuat oleh lelaki atau perempuan terhadap mana-mana pihak yang mungkir. Kedua, di mana dalam sesebuah perjanjian untuk berkahwin itu adalah tidak ditentukan tarikh untuk mengadakan suatu majlis perkahwinan. Undang-undang akan mengatakan di mana suatu perjanjian untuk berkahwin telah dibuat. Suatu majlis perkahwinan mesti diadakan dalam suatu tempoh masa yang munasabah walaupun tarikh tidak ditetapkan. Jadi, kedua-dua pihak dikehendaki menunaikan janjinya pada suatu masa yang munasabah. Yang terakhir sekali, suatu kontrak untuk berkahwin boleh tertakluk kepada suatu tindakan bagi suatu pelanggaran kontrak yang boleh dijangka sama seperti undang-undang kontrak biasa. Dalam erti kata lain, wujudnya suatu pecah kontrak boleh jangka. Dan perkara ketiga yang perlu dinilai adalah pembelaan dalam tuntutan mungkir janji. Yang pertama, salah nyataan fakta adalah menjadi suatu pembelaan terhadap mungkir janji apabila dapat ditunjukkan bahawa pihak defendant telah memasuki kontrak. Yang kedua, suatu kontrak untuk berkahwin bukanlah suatu kontrak uberrimae fide, di mana maksud pembelaan ini ialah kedua-dua pihak kepada kontrak tidak berhak tahu masa silam masing-masing kecuali fakta masa silam menyentuh atau terkena kepada asas kontrak yang dimasuki, maka barulah ia merupakan suatu pembelaan. Dan yang ketiga, suatu pihak dikatakan mempunyai suatu pembelaan yang kukuh jika dia boleh buktikan wujudnya ketidakupayaan dari segi moral, fizikal ataupun mental. Jika suatu pihak kepada perjanjian untuk berkahwin ini tidak berkeupayaan dari segi moral, fizikal atau mental, dan kerana ketidakupayaan ini dan tidak boleh melaksanakan suatu perkahwinan, maka ia merupakan suatu pembelaan bagi suatu pecah kontrak untuk berkahwin. Kesimpulannya, terdapat perbezaan yang ketara antara aspek-aspek yang perlu dinilai sebelum berlakunya sesebuah pertunangan orang bukan Islam dengan orang Islam. Walau bagaimanapun, pertunangan yang sah menurut undang-undang syarak mestilah mengikut hukum yang telah ditetapkan oleh Islam itu sendiri serta menepati undang-undang sebagaimana ada disebutkan dalam enakmen undang-undang setiap negeri, iaitu dalam Seksyen 15 enakmen undang-undang keluarga Islam, manakala penetapan pertunangan bagi orang bukan Islam pula disebut di dalam undang-undang kontrak. Sekian, terima kasih.